I feel good, you look great, I like you, I can't wait. A first time, a first date, you're so fine, I'm so late. You sip wine. Saudara-saudara, tuan-tuan dan bapak yang amat dihormati, ini satu pendedahan yang mengejutkan berkaitan dengan tangkapan SPRM. Siapapun juga penyangak, perasuah, jerung perlu ditangkap. Karena kita tahu Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri yang sememangnya ingin menghapuskan rasuah di Malaysia. Satu perkongsian daripada Harapan Daily bertarikh 31 Oktober, tangkapan SPRM bakal dedahkan skandal kenapa hasil padi petani tidak seberapa. Tangkapan oleh SPRM terhadap seorang eksekutif pemasaran kepada sebuah syarikat yang dorman tetapi mendapat kontrak RM1.8 bilion pembekalan baja dipercayai akan mendedahkan skandal pembekalan baja tidak bermutu kepada petani selama ini. Ini kerana penyelewengan ini didakwa antara punca mengapa baja yang dibekalkan oleh sebuah badan kerajaan kepada petani tidak bermutu, yang kemudiannya menyebabkan petani gagal menghasilkan padi yang mencukupi. Bagi aktivis media sosial yang giat membangkitkan isu penyelewengan dalam sektor pertanian, Syamuddin Ghazali atau Syamgaz, isu ini akan mendedahkan apa yang berlaku sebenarnya selama ini. Pembangkang PN duk pertikai beras putih tempatan tidak cukup di pasaran. Zaman mereka jadi kerajaan 33 bulan, duk bekal baja subsidi, tidak ikut spek 15,000 tan kepada pesawah hingga hasil jadi rendah takpa pula. Kesannya tahun 2023 tidak cukup beras, kata beliau menerusi Facebook. Adakah di sini sebenarnya apa yang PN pertikaikan sebelum ini berkaitan dengan beras putih tempatan tidak mencukupi di pasaran adalah bermula daripada pemerintahan mereka semasa menjadi kerajaan 33 bulan. Adakah terlibat penyelewengan di kalangan kepimpinan PN ataupun sebenarnya mereka yang tidak mengurus dengan baik semasa mereka menjadi pemerintah? Itu hanyalah menjadi persoalan. Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan pula sedang memberikan kerjasama kepada SPRM susulan pembongkaran kewujudan kartel dalam pengagihan dan perbekalan kontrak baja padi dianggarkan bernilai 1.8 bilion. Menterinya Datuk Seri Muhammad Sabu berkata, beliau mengalu-alukan siasatan oleh badan berkenaan yang dijalankan ke atas Pertubuhan Peladang Kebangsaan. Saya amat mengalu-alukan siasatan oleh SPRM yang dijalankan kini ke atas nafas. Saya juga ingin memberi jaminan yang KPKM akan beri sepenuh kerjasama kepada pihak SPRM untuk melengkapkan siasatan mereka. Saudara-saudara, berkaitan dengan ini, apa komen anda? Tuan-tuan dan puan yang amat dihormati, ini satu lagi berita yang pasti bagi saya mungkin ada agak memalukan sedikit. Adakah sebenarnya kepimpinan pembangkang ini takut dengan Anwar Ibrahim? Adakah sebenarnya kepimpinan daripada Perikatan Nasional ataupun pembangkang ini sebenarnya tidak berani untuk bersemuka, apatah lagi berdebat dengan Anwar Ibrahim, apatah lagi di dalam sesi soal dan jawab? Nah, mungkin itu menjadi pertanyaan kepada setengah orang. Saudara-saudara, ini perkongsian daripada Harapan Daily bertarikh 29 Oktober. Top 3 pembangkang gaib ketika sesi PMQT. Kelibat top 3 pembangkang termasuk ketuanya, Datuk Seri Hamzah Zainuddin, tiada dalam sesi waktu pertanyaan Perdana Menteri PMQT di Dewan Rakyat pagi tadi. Di media bukan lain lagi. Bukan sampai
nak kecam Anwar Ibrahim, cakap itu ini, malukan Anwar Ibrahim, serang PMX di media sosial. Tapi kenapa sesi waktu pertanyaan-pertanyaan Perdana Menteri, yaitu PMQT, kenapa ada berita begini pula? Top 3 pembangkang gaib ketika sesi PMQT. Siapa lagi dua itu? Dua lagi wakil rakyat Perikatan Nasional yang gaib di parlimen hari ini. Kalau nak cakap Hadi Awang, sebelum ini pun kita sudah dengar. Beliau memang beberapa kali tidak menghadirkan diri di dalam parlimen. Ahli Parlimen Marang, Tan Sri Abdul Hadi Awang, dan ini lagi pengerusi Perikatan Nasional, Tan Sri Mahyadin. Kedua-dua mereka masing-masing Presiden PAS dan Presiden Bersatu. Semakan Harapan Daily mendapati Abdul Hadi bahkan tidak menghadiri mesyuarat ketiga, penggal ketiga Parlimen ke-15 kali ini pada 24 dan 28 Oktober. Hari ini lebih mengejutkan, hampir semua kerusi utama di bahagian depan blok pembangkang didapati kosong. Ini mungkin satu perkara yang memalukan. Jadi bagaimana dengan pengundi? Bagaimana dengan rakyat Malaysia? Apa komen Anda sekiranya Anda sudah mendapati bahwa top 3 ini tidak hadir sesi PMQT, dan juga di dalam kenyataan ini lebih mengejutkan, hampir semua kerusi utama di bahagian depan blok pembangkang didapati kosong. Macam mana nak jadi kerajaan kalau begini? Macam mana nak tumbangkan Anwar kalau hadir di parlimen pun, kepimpinan utamanya pun saja tidak hadir semua. Rata-rata menyifatkan pembangkang gagal memanfaatkan peluang bersemuka secara langsung dengan PM semasa sesi PMQT dalam mengangkat suara rakyat. Antaranya pengguna X, Amer Hamzah, menulis pembangkang sebagai hanya bercita-cita besar mahu menjadi pemerintah. Ada juga berpendapat jika berada di barisan belakang dalam blok pembangkang, pastinya malu setiap kali hendak berhujah melawan PM. Bos-bos aku tak muncul nak lead dalam parlimen, malu. Tapi itulah pembangkang tidak otak, kecam Drap Ramon. Sikap pemimpin utama pembangkang yang tidak menghadiri sesi PMQT dianggap sebagai hanya baling batu, sembunyi tangan. Ketidakhadiran top 3 pembangkang dianggap bukti bahwa blok oposisi sekarang gagal melaksanakan peranan mereka sebagai semak dan imbang. Saudara-saudara, ini pasti satu berita duka cita untuk kepimpinan pembangkang. Jadi rakyat Malaysia, Anda boleh tahu siapa yang terbaik dan siapa yang mungkin tidak layak untuk jadi kerajaan selepas ini. Apa komen Anda?